melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Kalam bismillahirrahmanirrahim, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Ingin rasa memakan kadi, kadi cenawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu-temu juri yang baik budi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang dikasihi dan disayangi barisan panel juri yang terdiri daripada Datuk Zakaria, Puan Haji Zainuddin dan Puan Hajah Sumiati. Rakan-rakan KIK kali ini serta hadirin yang dimuliakan, izinkan kami meneruskan persembahan. Misi Pejabat Hartabina adalah menyediakan fasiliti yang cemerlang dan lestari bagi memenuhi keperluan misi UTM, dan visi pula adalah menjadi peneraju dalam pembangunan dan pengurusan fasiliti kampus. Kampus Induk UTM Johor Bahru mempunyai keluasan sekitar 1,140 hektar. Kawasan yang berwarna hijau di tengah adalah pembangunan yang telah diselenggara melebihi 30 tahun. Kawasan berwarna coklat pula adalah kawasan pembangunan baru yang telah diselenggara kurang dari 10 tahun. Manakala kawasan berwarna hijau di kanan merupakan pembangunan baru kluster yang kurang dari 3 tahun untuk diselenggara. Paparan menunjukkan organisasi Pejabat Hartabina yang dipimpin oleh Profesor Dr. Abdul Latif bin Saleh sebagai pengarah kerja dan disokong dengan 5 bahagian disiplin utama. Unit landscape ditempatkan dalam bahagian penyelenggaraan ubah suai dan pengurusan perabot yang diketuai oleh Surveyor Puan Hajah Raya binti Yusof bersama-sama dengan 5 unit lain iaitu unit awam, electrical, mechanical, ubah suai dan pengurusan perabot. Ketua unit landscape pula adalah Encik Muhammad Faizan bin Samsudin bersama dengan kekuatan staf seramai 31 orang. Skop utama penyelenggaraan unit landscape adalah 1. Penyelenggaraan landscape dengan kos purata 1.7 juta setahun. Kedua, penyelenggaraan sisa domestik dengan kos purata 412,000 setahun. Ketiga, pertanian, hiasan dan ternakan dengan kos purata 187,000 setahun. Keempat, kerja-kerja naik taraf landscape baru dan menyediakan kemudahan rekreasi dengan kos tahunan kira-kira 61,000. Objektif penyelenggaraan unit landscape adalah untuk menjadikan persekitaran kampus UTM bersih, menarik, kondusif dan lestari melalui aset-aset yang kami ada seperti pokok utama, pokok penutup bumi, pokok planter box, turf, padang permainan dan lain-lain lagi. Pencapaian dan sumbangan unit landscape kepada universiti adalah pernah menjadi johan pertandingan landscape peringkat kebangsaan pada tahun 2002 dan menjadi naib johan pada tahun 2005 dalam kategori yang sama. Logo dan moto kumpulan adalah seperti yang dipaparkan. Pengertian logo kumpulan. Puzzle hijau bermaksud paradigma landscape semasa. 3 anak panah berputar ialah bidang baru yang harus diterokai bersama-sama semangat 5R. Warna biru adalah bersatu, merah berani dan kuning setia. Kumpulan Eco Lestari diketuai oleh saya sendiri, Encik Zul Zazrin, yang bertugas sebagai penolong arkitek landscape, Setiausaha Encik Muhammad Srisno sebagai penolong pegawai pertanian, lain-lain ahli adalah Encik Saleh, Encik Ahmad Zaini, Encik Asraf, yang semuanya bertugas sebagai pembantu operasi, dan Encik Lajis sebagai penolong pegawai pertanian. Biodata kumpulan telah ditubuhkan pada 15 Mac 2012, mempunyai 6 orang ahli. Perkhidmatan ahli kepada UTM sekitar 3 hingga 35 tahun, dan pemudah cara kami ialah Encik Muhammad Faizan Samsudin, dan ini merupakan projek ketiga kumpulan. Objektif kumpulan adalah mengamalkan pengurusan landscape UTM yang lebih efektif dan produktif. Pencapaian kumpulan dalam projek pertama dan kedua yang lalu ditunjukkan dalam graf yang dipaparkan. Kumpulan berjaya menurunkan pelurusan sampah domestik sebanyak 37% dengan penyambatan kos melebihi 150,000. Penglibatan ahli dalam projek adalah seperti mana yang dinyatakan dalam metrik pembagian tugas mengikut kemahiran individu. Rekod kehadiran mencatatkan 95% kehadiran ahli sepanjang projek dijalankan. Kumpulan menggunakan konsep pelaksanaan projek melalui PDCA. Carta pembatuan seperti di layar. Pemilihan tema dan masalah projek telah bermula pada Disember 2013 dan akan disahkan pada minggu keempat November ini. Pemilihan tema projek adalah mengikut kaedah metrik keutamaan data melalui maklumat pengurusan yang ditunjukkan sebelum ini. Kumpulan telah bersetuju dengan tema pengurusan pelupusan sisa pekerja di kampus UTM yang lebih efisien dan lestari. Keterangan tema projek dapat dilihat dengan pembahagian kriteria dan kaitannya seperti jenis, skop, proses, hasil dan kesan-kesan seperti yang di layar. Perkongsian maklumat. Menurut Akta Pengurusan Sisa Pekerjaan dan Pemeriksaan Akta 2007, kita semula bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pekerjaan bagi maksud menghasilkan keluaran produk baru yang sama atau sumber yang bernilai. Mengapa perlu kita semula? Ia merupakan salah satu cara terbaik untuk dunia yang sedang dinami dan penting bagi kita di alam semula jadi.
Pengumpulan data bulanan dan tahunan seperti dipaparkan menunjukkan jumlah data berat sisa domestik bersama kos yang telah dibelanjakan oleh UTM. Graf menunjukkan data tahunan yang secara purata setiap bulan pada tahun 2013. Ada penurunan sisa domestik tahun sebanyak 1132.67 tan bersamaan ringgit Malaysia 133900 melalui usaha sejak 2 tahun lalu. Berikut merupakan komposisi sisa domestik yang dianggarkan berlaku di dalam UTM. 47% adalah sisa makanan yang menjadi penyumbang terbesar. 15% adalah kertas, 14% plastik, manakala yang selebihnya adalah seperti mana yang dimaksudkan. Dinyatakan komposisi dan data tahunan untuk kerja-kerja penyelenggaraan landscape. Dilayan nyatakan komposisi untuk pengurusan sisa makmal dan yang telah berkaitan dengannya. Skudar Biorecycling Station ditubuhkan pada awal tahun ini, diketuai oleh Profesor Madya Dr. Lee Chiu Tin. Ia ditempatkan di Dusun UTM dengan tujuan menjadi sumber rujukan dan program kita semula, terutamanya kepada kerajaan Johor. Tahun ini projek mensasarkan sebanyak setengah tan sisa makanan dan sisa landscape menjadi kompos setiap hari. SOP projek yang dicadangkan adalah seperti dilayar. Manakala BUPP pejabat kami meletakkan KPI tahunan sebanyak 20% untuk 2 tahun mulai 2013. Dalam perancangan strategik bahagian perniagaan, kepada pengurusan pejabat terpilih adalah menyatakan yang mana transport yang perlu diselesaikan ialah mengurus sisa makanan dengan lestarinya, dan ia hanyalah dibentang hingga ke akhir peringkat pengurusan tertinggi UTM. 10 masalah telah disenaraikan mengikut 3 kriteria pengurusan sisa dan diputuskan dalam mesyuarat ke-3 Januari lalu. Pemilihan masalah dilakukan dengan menggunakan 10 kaedah metrik analisa untuk memilih masalah yang terpenting dan mampu dilakukan oleh kumpulan. Dari 10 masalah yang dinyatakan, hanya 4 masalah yang dikira terpenting yang mampu diselesaikan. 1. Masalah air licin tidak diuruskan dengan baik dengan kos ringgit Malaysia 1820 dalam masa sebulan. Yang kedua, masalah proses pengkomposan sisa landscape yang lambat dengan kos ringgit Malaysia 3000 dalam masa sebulan. Yang ketiga, masalah kadar proses sisa makanan yang rendah dengan kos RM9600 sebulan. Yang terakhir sekali, masalah pencampuran bahan-bahan bukan organik dalam tahunan pengkomposan dalam kos RM1200 dalam masa sebulan. Seterusnya, masalah itu kami kaitkan dengan menunjukkan data bilangan pekerja, kekerapan kejadian dan kos dibelanjakan. Pemilihan masalah secara metrik, keutamaan mendapati kadar memproses sisa makanan yang rendah, berada di tangga yang teratas dan perlu diselesaikan. Kumpulan kami bersetuju dengan tajuk projek iaitu kadar memproses sisa makanan yang rendah. Hubung kait projek dengan visi pejabat Atbina dikaitkan seperti mana yang dipaparkan. Projek dijangka dapat meningkatkan imej pejabat. Apa itu sisa makanan? Sememangnya semua tuan-tuan tahu lagi arif mengenainya. Ia terbagi dua, yang ini sisa makanan mentah dan yang sudah dimasak. Kedua-duanya menyumbang kira-kira 47% di tapak pelupusan. Pencemaran akan terjadi jika sisa makanan tidak dilupuskan dengan betul. Kesannya menjadi perumah kepada pembiakan bakteria pembawa penyakit. Latar belakang masalah, kami mulakan dengan mencari lokasi penyumbang kepada sisa makanan mengikut kepada laluan lori pengangkut sisa domestik di UTM. Hasil pemerhatian mendapati terdapat 44 pengusaha gerai makanan dan kesemuanya meletakkan sisa makanan bercampur dengan sisa pekerja lain dalam satu tempat pengumpulan sampah tanpa pengasingan. Catat ahli proses penyediaan makanan diakid dan kaitannya dalam penghasilan sisa makanan seperti di layar. Melalui semakan kumpulan diakid meranti pada Januari hingga Mei lalu, penghasilan sisa makanan di meja ditunjukkan di layar. Puratanya kira-kira 3 tan sebulan dengan indeks 100 gram seorang sehari. Seterusnya, di pusat kita semula sisa makanan, kami melaksanakan kerja bermula dengan pengumpulan pengasingan, seterusnya menjadikannya bahan fooder atau baja kompos. Dengan
dengan staf dan kemudahan sedia ada, keupayaan memproses adalah 100 kilo sehari. Sedangkan BRS memerlukan 500 kg kompos sehari atau 150 gram sisa makanan yang telah dikisar. Lagi sasaran pejabat memerlukan lebih 600 kilo sehari. Masalah kumpulan hadapi dapat dijelaskan dengan konsep 5W1H. Apa masalahnya? Kadar memproses sisa makanan yang rendah. Di mana ianya terjadi? Di kawasan arkid, kafeteria, tapak pengkosan dan skudai biorecycling station dan dusun UTM. Kenapa ianya bermasalah? Keadaan sisa makanan yang diterima dalam keadaan bercampur dengan bahan yang lain serta berair dan cepat berbau busuk akibat telah terdedah dengan kehadiran bakteria dan pembiakan lalat yang menjadi sukar untuk diproses. Jika diteruskan dikompos, ini akan menyumbang kepada masalah kehadiran haiwan liar seperti monyet, khinzir, tikus dan burung gagak. Bila ianya terjadi? Sepanjang tahun bersamaan keutamaannya ketika semester pengajian berlangsung. Siapa yang terlibat? Pengguna dan pengusaha arkid, staf PHB, kontraktor pelaksanaan serta semua warga UTM. Bagaimana ianya terjadi? 47% dari 2,235.64 tan sisa domestik setahun di UTM adalah berpunca dari sisa makanan bersamaan 1,050 tan. Sisa yang banyak adalah berpunca daripada hasil lebihan makanan oleh pengguna, buangan dari aktiviti dapur dan juga aktiviti jamuan yang dianjurkan oleh penghuni kampus. Purata hanya 100 kilo sehari sisa makanan tersebut mampu dikumpul dan diproses oleh 3 staf di setapak dusun sebagai sebahagian daripada skop kerja. KPI pejabat menetapkan penurunan 10% atau sebanyak 223.564 kilo setahun atau 621 kilo setiap hari. Rentetan daripada itu juga bahagian penyelenggaraan PHB telah meletakkan indikator melalui KPI BPUPP yang menetapkan bahawa perlunya melaksanakan dan mengurangkan 10% sisa yang terhasil. Ini bersama 621 kilo sehari. Kumpulan atas rasa tanggungjawab dan dengan keupayaan sedia ada meningkatkan sasaran kepada 16% iaitu 1000 kilo per hari atau 360,000 kilo setahun. Surat permohonan kumpulan untuk menjalankan projek telah diberi kepada pihak pengurusan pejabat Atimira dan pengurusan setuju dan membenarkan untuk kumpulan meneruskan projek. Analiza masalah secara sebentul. Gambaran Ishikawa 1 dibina ahli secara brainstorming dengan mengambil kira faktor bahan manusia, mesin, faktor persekitaran dan juga kaedah. Verifikasi punca-punca mungkin faktor bahan. Pertama, sisa berair menyebabkan mesin pengisar muntah dan kerja terpaksa diulang-ulang. Kesimpulannya, proses menjadi lambat dan punca ini diterima sebagai punca sebenar kepada masalah kadar pemprosesan. Bahan keras menyebabkan mesin pengisar jam dan terpaksa dihentikan, dicuci dan dihidupkan semula. Kesimpulannya, proses menjadi lambat dan punca ini juga diterima sebagai punca sebenar kepada masalah kadar memproses. Verifikasi faktor manusia. Pertama, operator pembersih. Didapati kebanyakan operator arkid bekerjasama dalam mengumpul sisa makanan dalam bekas yang disediakan. Kedua, sikap pengguna. Walaupun kebanyakan pengguna masih belum bekerjasama dalam menghasilkan sisa seperti yang disarankan. Ketiga, peniaga arkid. Keempat, pemandu lori dan kelima, staf pemandu. Tidak banyak masalah yang timbul pada faktor ini dan kesemua punca ditolak. Di paparan dinyatakan verifikasi punca-punca mungkin. Faktor mesin dan peralatan. Mesin pengisar jam. Mesin kerap jam disebabkan percampuran sisa makanan dengan bahan keras seperti tulang dan kulit kerap. 2. Mesin pengisar muntah disebabkan keadaan sisa makanan yang basah. Kedua-dua faktor ditolak kerana masalah yang terjadi berpunca kesan dari faktor bahan. Faktor persekitaran pula. Haiwan liar, lalat serta keadaan yang jauh ditolak kerana masalah yang terjadi membawa kesan yang sedikit. Manakala punca keempat, yang ini keadaan gelap diterima sebagai punca utama kerana walaupun jarang terjadi tetapi selalunya berlarutan sehingga satu hari dan menyebabkan kadar kerja terganggu. Akhirnya, verifikasi punca-punca mungkin. Faktor kaedah. Pengasingan bahan bukan sisa makanan secara manual didapati pada kadar kerja perlahan akibat selalu berhenti dan ini diterima sebagai punca utama. Kedua, kaedah pengeringan udara menyebabkan sisa yang telah dikisar menjadi lembik dan padat. Seterusnya, kerja membalikkan bahan terpaksa diulang-ulang dan ini juga diterima sebagai punca utama.
Ishikawa 2 selepas verifikasi menunjukkan faktor bahan iaitu sisa berair dan bahan keras. Manakala dua dari faktor kaedah iaitu pengasingan bahan bukan sisa makanan secara manual dan kaedah pengeringan udara. Manakala dari faktor persekitaran punca adalah keadaan persekitaran gelap. Ahli-ahli kumpulan telah mengambil dan mengumpul data awal projek dalam bulan 1 dan 2 dan dimasukkan dalam senarai semak. Data-data tersebut digambarkan dalam jadual pengumpulan data awal. Didapati purata bulanan sisa berair adalah 15.5 dan bahan keras dengan kekerapan 10.5. Pengasingan bahan bukan sisa makanan sebanyak 7 kekerapan. Kaedah pengeringan udara 8 kekerapan. Akhirnya keadaan persekitaran gelap menyumbang 2 kekerapan. Seterusnya, data-data disusun dalam menentukan peratusan masalah terkumpul bagi menggambarkan kaitan antara punca yang paling utama dan yang seterusnya. Data-data awal yang diperoleh pula dijadikan graf Pareto awal bersama dengan sasaran kumpulan iaitu penurunan masalah sebanyak 16%. Hadirin yang dihormati, dengan ini kumpulan telah memilih konsep penyelesaian untuk projek ini dengan cara W2W iaitu West to West. Ini adalah berdasarkan kepada trend semasa supaya bumi kita akan sentiasa hijau dan keupayaan ahli kumpulan mengikut sasaran yang dirancangkan. Cadangan penyelesaian melalui teknik raja pokok ditunjukkan seperti di layar. Bermula dengan masalah yang dipilih. Strategi penyelesaian punca utama. Seterusnya, cadangan penyelesaian walaupun sasaran hanya 16%. Kesemua punca utama yang dikenal pasti mesti dihapuskan dengan verifikasi yang telah dijalankan sebelum ini. Menunjukkan ianya berkait rapat antara satu sama lain. Terdapat 11 cadangan penyelesaian yang disenaraikan terhadap 5 punca. 11 cadangan penyelesaian tersebut dipertimbangkan dengan keputusan penggunaan bakultus ditolak. Campur hampas kelapa diterima untuk diuji kerana mudah diperolehi dengan percuma. Sisa makanan jadi semakin kering apabila dicampur dengannya. 3. Campur abur kayu ditolak. 4. Tambah kekuatan mesin pengisar dengan mengubah suai pemusing belting diterima kerana dapat dilakukan oleh ahli dengan peralatan sedia ada. 5. Beli mesin pengisar tulang baru ditolak kerana kos yang tinggi. Cadangan ke-6 ditolak kerana pembelian pengering angin elektrik melibatkan kos yang tinggi. Ketujuh, pemanas hover telah sedia ada dan diterima untuk diuji cuba. 8. Penggunaan kipas industri ditolak kerana pembelian melibatkan kos tinggi. 9. Penggunaan pencakar tanah untuk menyelesaikan punca masalah dalam kerja pengasingan sisa bukan food waste diterima kerana mudah diperolehi dari pasaran tempatan dengan harga yang murah. Pencakar kecil ditolak kerana menyusahkan pekerja. Pendawaian lampu diterima kerana dapat dilakukan oleh ahli dengan peralatan sedia ada. Uji cuba tindakan 1. Kami mulakan dengan menukar pemusing belting kepada nisbah 20:1 bagi tambah kekuatan pengisar yang mampu memecahkan tulang ayam. Dalam uji cuba tindakan 1, kami dapati kelemahan baru timbul pada mesin iaitu nut hadapan pengisar tercabut. Sebagai penyelesaian, kami pasang pengikat nut bagi pengisar beroperasi dalam keadaan tekanan tinggi. Hasil tindakan 1 berjaya hasilkan food waste shredding machine. Dan kami teruskan dengan tindakan seterusnya. Penggunaan pencakar tanah untuk menyelesaikan punca masalah dalam kerja pengasingan sisa bukan food waste didapati keupayaan kerja meningkat kepada 100 kilo per 15 minit. Setakat ini masalah pengasing selesai. Uji cuba tindakan 3. Campur bahan hampas terhadap sisa makanan berair untuk mengelak kejadian muntah pada mesin pengisar. Kami dapati nisbah campuran terbaik adalah 10 kilo hampas bersamaan 30 kilo sisa makanan. Setakat ini, bekalan hampas kelapa di sekitar Taman Ju melebihi 100 kilo setiap hari. Jadi tindakan ini boleh dilaksanakan. Pemerhatian hasil cuba tindakan 3. Sebelum dan selepas dicampur hampas kelapa, kadar pengisaran meningkat kepada 50 kilo dalam 8 minit. Bermakna setiap jam melebihi 500 kilo. Uji cuba tindakan 1, 2 dan 3 diterima. Pendawaian lampu pencahayaan juga diterima. Uji cuba tindakan 5. Pemanas hover menyelesaikan masalah. Hasil kisaran yang lambat kering mendapati kadar pengeringan 100 kilo dalam 6 jam seunit dapat dikawal. Pengumpulan data selepas uji cuba, projek kadar memproses sisa makanan yang rendah diperolehi bulan Jun. Tetapi kumpulan tidak dapat memperolehi data yang diperlukan pada bulan Julai kerana berlaku cuti semester pengajian dan juga bertindih dengan bulan Ramadan serta cuti perayaan Aidilfitri. Data diambil semula pada bulan Ogos dan September. Pengumpulan data selepas mendapati purata kekerapan punca-punca masalah bulanan menurun seperti di layar. Analisa data selepas kumpulan mendapati peratus masalah terkumpul
tinggal 7% saja, manakala kekerapan punca menjadi 2.9%. Pareto selepas uji cuba mendapati kumpulan berjaya menurunkan masalah sebanyak 93% berbanding dengan sasaran sebanyak 16%. Pareto perbandingan dapat dilihat dengan pencapaian 93% punca masalah. Kadar memproses sisa makanan yang rendah berjaya menurunkan dengan baik melalui konsep W2W atau waste to weight. Tindakan penyeragaman surat kepada pengarah kerja. Semakan terhadap kos projek adalah seperti ditunjukkan di layar. Ini bermakna dengan mesin FWSM yang berharga RM1,949, kami dapat menyelesaikan 1 tan sisa makanan dengan kos operasi hanya RM35 dalam masa 2 jam. Seterusnya, idea dikembangkan ke peringkat komuniti luar pada 1 November lepas, dilancarkan di Perda Taib Anda untuk fasa pertama sebelum akhir tahun. Dijangka mesin baru kami, food waste shredding machine, akan ditempatkan di sana. Pemantauan data selepas penyeragaman mendapati 1 hingga 20 Oktober sebanyak 4,445 kg waste berjaya ditukar menjadi 3,977 kg bahan kompos. Di akhir bulan tersebut, Skudai BRS berjaya mengitar semula 5,836 kg sisa makanan. Pemantauan data selepas penyeragaman tahap kerja pelupusan sisa domestik di UTM sehingga Oktober. Dengan itu, faedah ketara 1, kemampuan mengitar semula sisa makanan melebihi 5 tan sebulan yang bernilai RM600 jika dilupuskan oleh pihak SWM. Faedah ketara 2 seperti di layar. Kemampuan mengeluarkan bahan asas baja kompos makanan ternakan 4,000 kg. Pengangkutan operasi 3,860 ini menjadikan penjimatan keseluruhan 4,460. Faedah ketara 3, projek mendapat peruntukan grant RUUTM sebanyak RM120,000 untuk 6 bulan, Disember 2014, untuk memantapkan penyelidikan terhadap pengurusan sisa dalam pertubuhan Skudai Bio Recycle Station UTM. Faedah ketara 4, membuka peluang untuk 2 jawatan bagi kontrak baru untuk menjalankan kerja-kerja memproses secara berterusan. Lain-lain faedah tidak ketara adalah seperti di paparan. Pemudah cara telah menilai setiap ahli yang terlibat dan secara keseluruhannya berlaku peningkatan dalam mempraktikkan aktiviti KIK semasa persembahan. Tata rada menunjukkan kemajuan sebelum dan peningkatan selepas projek sepanjang tempoh dilaksanakan. Sekian, terima kasih dan saksikan rangkaman mesin ini berfungsi. Okey, terima kasih. Berapa minit lebih ya? Berapa minit lebih? Ya? 4 minit. Alright. Kumpulan cuba menepati ya. 4 minit. Alright. Hajar ini Ismail. Ini apa benda ni? Jadi apa ni sekarang? Dedak. Jadi makanan. Okey. Alright. Terima kasih. Okey, tahniah kumpulan Eco Lestari Ini projek yang ketiga kan? Daripada KIK yang ke-8, ke-9 dan ke-10 berterusan Itu pun bagus tu. Tahniah kerana meneruskan projek. Okey, saya nak penjelasan sikit tentang Carta Perbatuan. Carta Perbatuan tu saya tengok ada gap. Tapi tadi saya dengar juga penjelasan kata cuti semester kan, Julai.
Tapi yang ni gap dia daripada April, Mei, Jun, Julai. Jadi kenapa tu ada gap beberapa bulan tu? Terima kasih Puan Haja Semiati. Pada bulan Mei, student dah bermula untuk cuti, dan bulan Jun, Julai itu memang boleh katakan universiti tidak mempunyai student, dan 44 pengusaha arkid off pada waktu tu. Kemudian kita ada data, tapi data tu tak accurate lah untuk kita ambil. Tak represent lah Yes. gitu ya. Okey. Kemudian ni saya tengok dekat carta perpatuan yang sama, beberapa aktiviti ni pengumpulan data, penilaian, kemudian tindakan pembetulan tu dibuat serentak. Ya, kami buat serentak. Contohnya macam kita tukar pemusing belting tu, dalam masa yang sama kita buat untuk dia punya nut kat depan tu. Dan proses yang sama juga kita masa ambil sampah kita gunakan bercakar. Jadi banyak proses on the yang spot kita, terus on the spot. Okey. Kemudian ada beberapa pemerhatian lagi. Senarai masalahnya lain, kemudian dia punya penyataan masalah contohnya dekat slide 36 sini, senarai masalah sisa makanan yang sukar diproses. Tapi bila dekat jadual pemilihan masalah, tajuk dia dah bertukar pula. Kadar memproses sisa makanan yang rendah. Ini masalah yang sama. Masalah yang sama kan, tapi sepatutnya dia tak boleh bertukar lah sebab dia totally different tau. Sisa makanan yang sukar diproses, sukar mungkin tadi sebab tulang apa semua kan. Tapi kadar kadar memproses sisa makanan yang rendah itu satu hal yang lain. Jadi jangan bertukar. Kemudian oleh kerana kumpulan memilih masalah kadar memproses sisa makanan yang rendah ni, ada tak data-data yang menunjukkan kadar tu berapa? Saya nak tahu how rendah is rendah. Macam mana kumpulan boleh katakan yang ni rendah? Faham. Datanya ada tak? Datanya tak ada, tapi lebih pada pemeriksaan di tapak. Pemeriksaan di tapak je. Lagi bagus kalau ada data Kalau mungkin ada jumlah harian ke, mingguan ke, bulanan ke kan. Jadi kita nampak dia punya berapa kadarnya, dan sepatutnya mungkin ada KPI. Katalah contohnya dekat sini kena proses 1000 kilo sehari Sehari ke apa? Sehari. Tapi setakat ni kumpulan buat cuma 600. Dan data-data sebelumnya tunjuk memang semuanya kurang dari 600. Jadi barulah meyakinkan bahawa memproses makanan ni memang ada masalah. Kemudian satu lagi pengiraan sasaran tu. Daripada 600, kumpulan ambil 621 kilo sehari kan? Kepada 1000 kilo. Jadi macam mana dapat 16% tu? Macam mana pengiraan dia tu? Kalau ikutkan sebenarnya pejabat mensasarkan 621 tu 10% daripada jumlah harian tu. 10% tu yang 621. Jadi kumpulan tak buat 621 kilo. Kita buat 1000 kilo. 1000 kilo. Tu yang dapat 16%. Tu kena hati-hati sikit lah dia punya macam mana penyataan masalah dia kan. Sepatutnya kalau pejabat kata 621 naik kepada 1000. Jadi ada lebihan 379 over 621 tu dah 60%. Ya, betul. Jadi pengiraan tu betul. Kena betulkan itu saja. Terima kasih. Tahniah kumpulan Eko Lestari Panjang umur awak sudah menjangkau ke 3 tahun Agak-agak boleh bertahan berapa lama lagi Untuk kumpulan ni sebenarnya dah ada 5 tahun dah ni. Dah 5 tahun. Tapi dah 3 projek lah. 3 tahun lah. Umur kumpulan sudah 5 tahun. Projeknya projek ketiga. Agak-agak boleh sampai ke 10 projek. Boleh. Kawan-kawan tu gelak semangat tu, bukan gelak menyindir tu. Mudah-mudahan panjang umur lah InsyaAllah. Semua ahli ni daripada waris-waris projek pertama ke bukan? Waris-waris macam mana Bukan waris jarian tu
Okey, saya tak faham you punya projek ni. Ada satu ni. Mesin pengisar jam, betul? Dia memang jam lah. Jam. Kejadian jam tu memang berlaku lah. Betul berlaku Betul. Selalu berlaku lah. Sering berlaku. Sering, selalu. Yang kau tolak pasal apa? Jam tu sebab tulang kan, sebab benda keras. Sebab keras. Betul? Benda keras masuk dalam mesin. Mesin pun tak kuat nak angkat, nak kisar, dia pun jam. Kemampuan mesin tu tak cukup. Okey. Dan selalu jam. Jadi Okey, kita yang saya nak upgrade persoalkan ni, kaedah awak melakukan verifikasi ni. Kalau mesin tu memang jam, kau pangkah maknanya awak tolak kan? Tapi Tuan Haji, dekat memang masalah pada mesin paratan, tapi kita ada mentionkan masalah tu berpunca daripada bahan. Betul lah, tapi Jadi, kejadian mesin jam tu memang berlaku. berlaku. So logiknya, dua-dua kena terima. Bahan kena terima, mesin jam pun kena terima. So lain kali jangan buat lagi tu. silap. Baik Tuan. Sebab bila kita kaji why kan, kenapa mesin jam? Sebab ada benda keras. So bila ditolak ni, kira orang kata itulah, kena kerja panel memang mersoalkannya awak buat. Lepas tu berujung-ujung bila awak buat cara penyelesaian, modify mesin juga kan? Ya, saya. Balik pada mesin balik, tapi mesin dah tolak. Projek ke-6 ni betul nanti. So itulah soalan saya. Terima kasih. Okey, projek bagus. Tapi pembentang tak bagus. Empat orang ingat kita audience ni macam tunggul. Kau ada pandang kita orang tak? Masa kau orang membaca, kau pandang teks. Masa yang kau orang tak membaca, kau pandang rostrum kat bawah. Kau buat kita orang ni macam tunggul. Kau ingat kita orang nak makan kau. Kenapa mesti takut? Perasaan takut ada. Tak payah takut-takut. Kita orang bukan hantu. Alright. Public speaking ya. Yang itu ada markah. Kau dapat kat situ skor kau rendah. Sebab kau penakut. Alright. Satu cabaran tu. Dah bertahan 3 tahun. Okey. 5 tahun. Projek dah nombor 3 masih takut lagi. Potonglah semua kalau takut. Sebab juri lain-lain. Juri lain-lain payah baik. Cakap je kuat. Alright, yang keduanya, saya tak tajuk ni macam saya rasa macam tak sedap aja. Kadar memproses sisa makanan yang rendah. Apa beza kadar memproses sisa makanan yang rendah dengan kadar sisa makanan yang diproses rendah? Kalau saya bagi pilihan antara Mina dengan Tija, mana satu kau pilih? Ini Mina. Kadar, tahu Suziliana lah. Alright. Kadar dengan lagi seorang lagi, apa ni, Zarina Zarina dengan Suziliana. Suzi dengan apa namanya, anak pusiran. Alright. Kadar sisa makanan yang diproses, kadar memproses sisa makanan yang diproses rendah. Ini Suzi. Ni pula kadar sisa makanan yang diproses rendah. Ini anak pusiran. Yang mana satu kamu? Tak boleh pilih dua-dua. Mana yang betul? Pilih dua-dua perempuan. Itu perempuan, yang ni tajuk. Aku cakap umpama. Gatal kau. Alright, yang mana satu? Cadangan saya, kadar sisa makanan yang diproses rendah. Kadar sisa makanan. Dulu kita katakan sepatut target kita 1,000 katakanlah. 1,000 kilo. Alright? Tapi pencapaian kita 600 saja. Sebab mesin kau kejap jam lah, apa benda dan sebagainya. Tapi bila ada cadangan penyelesaian kau, melebihi daripada 1,000. Jadi yang mana? Kadar sisa makanan yang diproses rendah. Kadar memproses. Kadar memproses ni lain sikit. Mana dia? Kadar memproses. Kalau orang Jawa aku tidak tahu apa maknanya kadar memproses. Ini bahasa Jawa kan ini? Pada kami lah, pada saya. Tajuk kamu sepatutnya kadar sisa makanan
yang diproses rendah. Betul. Saya pilih tajuk yang saya pilih sebab kita dah bincang. Saya tak setuju. Juri tak setuju. Kalau kau tak setuju dengan juri, kita potong markah. Okey. Tak. Tajuk sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya nak mengancam kumpulan ni. Tajuk biar betul. Alright? Jadi pada saya sebagai juri, saya rasa tajuk kamu kurang tepat. Kadar memproses sisa. Pada saya, kadar sisa yang makanan yang diproses. Dia ada beza tu. Ya? Silap. Tak apa. Alright. Bagi markah balik. Terima kasih. Projek yang sangat bagus. Dan soalan yang penghabisan, ampas kelapa kau dapat supply pada mana? Peri daripada pasar Taman U. Memang dia buang. Alright. Okay. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.